Trader Melaka, saya nak tanya definisi ulama dekat Malaysia ni, sebab UAI pun dipanggil ulama. Saya tak tahu definisi ulama di Malaysia. Tapi kalau kita kata ulama itu daripada sudut bahasa, dia adalah orang alim, academician. Dan orang academician ni dia ada sifat dia, maksudnya dia ada background pengajian di dalam bidang akademik yang beliau kuasai. Jadi kalau kita ikutkan, setahu saya Ustaz Azhar Idrus ada kelayakan tu. Tetapi mungkinlah cara pembawaan dan sebagainya orang tak suka. Jadi kalau orang tak suka, tak sukalah. Tapi kalau nak kata dia bukan academician, dia bukan orang pandai, dia bukan ustaz, saya rasa tak sesuai. Kalau ulama ni, orang Arab ni, ulama ni dia lagi tak berat. Kita macam ulama ni macam satu tokoh besar. Padahal kalau Arab tu ulama utib. Ulama utib tu maksudnya adalah pakar-pakar perubatan. Jadi kalau kita kata dalam bahagian fiqh, ulama ul fiqh, jadi disebut ulama dekat situ. Kalau nak kata Ustaz Azhar Idrus ulama pun tak ada masalah. Nak kata Dr. Asri ulama pun tak ada masalah. Kalau nak kata Dr. Zulkifli Al-Bakri ulama pun tak ada masalah. Kalau nak kata yalah siapa yang ada sifat-sifat berkenaan. Tetapi ulama itu belum tentu dia tidak melakukan kesalahan. Ahli matematik pun ulama juga. Betul Muzakir. Matematik pun ulama juga. Kalau pakar yang boleh meletakkan hukum tu panggilan apa sesuai ya Ustaz? Ya, pakar yang boleh meletakkan hukum. Yalah kita kata ulama lah, trader Melaka. Kita sebut ulama lah. Sebab dia pakar. Cumanya perkataan ulama kat Malaysia ni dia tak jelas. Sebab tu saya dulu pernah cadang. Saya kata kita cuba cadangkan kepada pihak pemerintah, dan saya tahu penonton-penonton kita ni pun dalam pelbagai kategori. Mungkin anda pun YB juga. Saya tahu ada beberapa orang YB, beberapa orang ahli parlimen pun selalu duk tonton video-video kita, bahkan sangat konsisten menonton. Saya cadang, saya dah bagi cadangan, kalau boleh naikkan untuk JAKIM ataupun seumpama dengannya, buat satu sistem gelaran. Sistem gelaran untuk ustaz, untuk tuk guru dan ulama. So kita bagi tiga ni dulu. Kita mulakan dengan tiga ni dulu. Apa dia? Ustaz, tuk guru dan ulama. Ustaz ni siapa? Ustaz ni mana-mana orang yang belajar di dalam minimum ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan Islam. Bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Bahasa Arab tak termasuk. Jadi di dalam bahagian pengajian Islam. Maksudnya mengaji fiqh, usul fiqh dan seumpama dengannya. Jadi dia ini boleh dikategorikan sebagai ustaz dengan syarat dia ada ijazah sarjana muda dan perlu mendaftar di jabatan berkenaan, jabatan khusus. Mungkin kita kata JAKIM ke atau seumpama dengannya. Ustaz, satu ustaz. Yang kedua, tok guru. Tok guru ni syarat dia adalah ustaz yang ada pondok, dia ada tempat pengajian, dan tempat pengajian itu diiktiraf oleh pihak kerajaan. Jadi orang ini boleh membawa gelaran tok guru. Tok guru dia adalah mudir di tempat berkenaan. Yang ketiga ialah ulama. Ulama ialah orang yang ada ijazah, ada master dan ada PhD di dalam bahagian pengajian Islam secara lengkap. Maksudnya daripada ijazah sarjana muda, master dan juga PhD dia dalam pengajian Islam. Dia tak boleh dia ambil PhD dalam bahagian pengurusan keluarga Islam ke seumpama yang umum, tetapi biar khusus. Maka orang seperti ini boleh digelar sebagai ulama. Dan konteks hari ini kita boleh sebutlah orang-orang dalam jabatan mufti boleh disebut sebagai ulama jugalah. So itu cadangan saya. Itu cadangan saya. Jadi kalau macam contoh tadi kita sebut Elmi Ibrahim kata Syihabuddin boleh jadi ulama ke? Kalau ikut dalam saya punya cadangan tadi, Syihabuddin bukan ulama, tapi Syihabuddin mungkin ustaz, sebab Syihabuddin ada ijazah sarjana muda syariah. Jadi mungkin dia ustaz. Tapi kalau Syihabuddin dia nak upgrade jadi tok guru, boleh tak? Boleh. Dia kena buat pondok ataupun nak buat sekolah. Dia kena buat mahad tahfiz dan seumpama dengannya. Jadi dia kena buat yang tu dan berdaftar dengan pihak kerajaan. Kalau dia nak level jadi ulama, dia kena ambil master, dia kena ambil PhD, dia kena ada bidang perkhususan. Kalau bersanad tapi tak ada PhD macam mana? Tak dikira. Sebab bersanad ni ramai orang boleh dapat sanad. Tak kira awak ada background pengajian Islam ke, tak ada background pengajian Islam ke, nak dapat sanad bukan susah. Senang saja.